Assalamualaikum dan hai semua. Nama aku Farid. Aku dekat sini sekadar hanya ingin berkongsi cerita aku. Tak pernah terlintas akan diuji sebegini rupa. Aku perlukan tempat untuk luahkan isi hati, sebab walaupun ini melibatkan aib dan maruah diri aku sendiri. Aku telah berkahwin, mempunyai isteri yang agak cantik paras rupa dan dikurniakan 4 orang cahaya mata sebagai penguat kasih sayang. Kami berkahwin pada usia yang agak muda, terutamanya isteri aku, awal 20-an, dan dia memilih menamatkan zaman bujangnya bersama aku. Jarak usia kami 5 tahun, tapi bagi aku, tu perkara biasa dan aku juga normal. Sentiasa memberikan yang terbaik, nafkah zahir dan batin. Aku sentiasa cuba memberikan kemewahan dan kesenangan pada isteri. Aku sayang sangat-sangat isteri aku. Aku tak pernah ada kekasih dari zaman sekolah sampailah aku kahwin. Isteri adalah satu-satunya kekasih hati. Kami telah berkahwin hampir 14 tahun dan isteri aku adalah pasangan yang sangat bertoleransi, terutama sekali bab kewangan. Tiada istilah duit aku, duit kau. Kami kongsi segalanya dan tak pernah ungkit-mengungkit. Isteri aku juga pandai masak. Walaupun sibuk bekerja, tetap dia memasak. Susah senang kami memang lalui bersama. Isteri yang sempurna, yang sangat sayangkan suaminya dan anak-anak. Aku selalu melihat rakan-rakan yang bermasalah kewangan kerana segala komitmen yang perlu ditanggung dan isteri tak mampu membantu berkongsi bayar komitmen walaupun gaji hampir sama jumlahnya. Aku rasa sangat beruntung ada isteri yang tak berkira. Cuma setelah beranak 2, hubungan batin kami agak jarang. Kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan baru dapat. Aku faham mungkin dia penat bekerja. Perkara ni berlanjutan agak lama sehingga aku terpaksa melampiaskan nafsu aku sendiri di bilik air. Cuma aku perasan isteri aku sentiasa tak lekang dengan handphone di tangan. Walaupun masak, makan, mandi semuanya dengan telefon. Aku tak syak apa-apa. Yelah, zaman sekarang semua orang suka layan media sosial. Dia juga mula membeli pakaian dalam yang agak seksi, lingerie, baju yang sangat seksi, minyak wanginya juga bau agak menggoda. Aku pernah bertanya, beli banyak-banyak ni kenapa dan pakai bila? Alasannya waktu bersama dengan akulah yang sah suami dia ni. Walaupun adalah bersama 4-5 kali sahaja dalam setahun. Baru-baru ni, aku nak upload sekeping gambar yang diambil menggunakan phone isteri. Dia terlupa nak send pada aku. Tak dia Allah. Dia tertidur dan lupa simpan phone. Aku pun ambil dan teka password dia. Senang je, tarikh lahir dia. Aku menggigil seakan-akan telah menggali harta karun di dalam phone isteri aku sendiri. Aku terkejut bila melihat dan membaca WhatsApp tak senonoh antara dia dengan rakan sekerja, kawan fitness, Instagram dan gambar-gambar dalam foto album dia. Dia seolah-olah wanita liar, terbalik daripada perwatakannya. Skandal isteri aku bukan pada seorang lelaki saja. Sebaliknya, 3-4 orang lelaki sukar untuk aku percaya. Aku jumpa online resit tempahan hotel sebanyak 5 kali. Maknanya skandal dia sehingga keranjang. Hampir 4-5 tahun juga aktiviti skandal isteri aku ni. Daripada timeline yang aku perhatikan dari tahun, gambar-gambar diambil, chat yang tak pernah dia delete. Patutlah ajakan aku untuk bersama sentiasa ditolak. Rupa-rupanya dia makan luar. Menggeletar aku tahu perangai sebenar dia. Aku terus kejutkan dia yang sedang tidur dan bertanya pada dia, apa salah aku pada dia sampai sanggup dia memijak maruah aku. Isteri aku menangis meminta ampun. Aku tampar dia, namun tak kuat. Hanya untuk memberi kesedaran sakit dan hancurnya hati aku ni pada dia. Persoalannya, patutkah aku ceraikan dia? Aku sangat sayang pada isteri aku walaupun susah nak maafkan apa yang telah dia buat. Menggatal dengan lelaki lain sampai ke hotel. Tak sanggup dan tak terfikir bagaimana anak-anak aku hidup tanpa keluarga yang lengkap bila ibu bapa berpisah. Rasa kasih pada anak-anak menenggelamkan amarahku. Tapi maruah, ego dan perkataan dayus bermain di kepala aku setiap hari. Seorang suami yang isterinya
turut dikongsi dengan lelaki lain. Menghantui fikiran aku setiap hari. Setakat hari ni, aku tak pernah menceraikan isteri aku lagi. Dan aku telan pahitnya. Beri dia kemaafan. Walaupun aku tahu, redha itu tak pernah hadir atas segala kesalahannya. Aku cuba lalui hari-hari mendatang untuk lupakan kesalahan dia dan move on demi anak-anak. Satu pesan aku pada suami-suami di luar sana, walaupun isteri kita tak lengkap dari semua segi, sopan, tutup aurat dan sebagainya, simpanlah sedikit curiga. Ceklah telefon dia sebelum kecurangan semakin parah jika ada. Ada 2 sebab aku takkan ceraikan isteri aku ni. Pertama, dia kata dia dah pun bertaubat dan memohon ampun padaku. Jadi atas sebab tu, aku rasa perlu aku bagi ruang dan peluang memperbaiki diri. Sebab yang kedua, sebab aku sendiri. Ini adalah sebab terbesar dan aku dah ready dikecam sebab luahkan benda ni. Aku bukanlah suami yang baik. Bukan husband material dari segi dalaman. Luaran yes, orang nampak aku seorang family man yang sayangkan isteri dan anak-anak. Hakikatnya, mungkin akulah punca yang mencetuskan kecurangan isteri. Aku juga ada skandal dengan isteri orang. 2 orang serentak pada masa yang sama. Aku skandal dengan isteri orang, isteri aku skandal dengan suami orang. 2 kali 5. Asalnya hanya rakan sekerja yang selalu mengadu ceritanya pada aku tentang suami dia, selalu marah dan abaikan dia. Aku yang kononnya pendengar setia dan ambil berat. Walhal pada masa tu, aku hanya perhatikan bentuk tubuh dia je. Yang akhirnya dengan beberapa usikan dan ajakan, kami telah terlanjur. Janda anak 3 yang kesempitan kewangan pun aku bantu. Dengan bermodalkan topeng baik dan prihatin aku, kami ke hotel juga beberapa kali. Bukan itu je, aku juga selalu ke kelab karaoke. Bukan kelab biasa. Kelab tu turut disediakan khidmat wanita yang akan sentiasa cuba melayan lebih untuk tips. Lelaki mana yang tolak godaan wanita seksi kan? Aku selalu tak ada kat rumah. Hampir setiap hari, paling awal pukul 3 pagi baru aku sampai di rumah. Hampir setiap hari, pada awal pukul 3 pagi baru aku sampai rumah. Bertahun aku hanyut dengan noda dan maksiat. Aku abaikan isteri aku. Jadi korang boleh agak kenapa dia bertindak luar batasan. Yang aku tahu, bagi duit nafkah. Selebihnya, aku selalu marah dia. Sekecil-kecil hal pun aku akan marah. Waimah diajak ke kedai makan yang tak pernah kami cuba makan. Bila tak sedap, aku marah dia. Seolah-olah dia yang masak tak sedap. Dia ajak jalan-jalan holiday. Bila jalan jam, aku marah dia. Aku jadi cepat marah dan kerap maki hamun. Marah sebab bila holiday, aku tak dapat ke kelab untuk layan perempuan lain. Kalau dia tak sempat basuhkan baju atau iron baju, pagi-pagi lagi aku dah mulakan dengan makian. Aku dera emosi dia. Aku tak nampak dia seorang isteri. Aku tak pernah jaga dan ambil tahu emosi dia. Cuma aku tak pernah pukul dia je. Aku bukanlah lelaki yang memukul isteri. Selalu dia menitikkan air mata sedih. Tapi bagi aku itulah konan meraih simpati saja. Pesan aku penting ni kepada para suami, jagalah emosi isteri. Kebanyakan luahan dalam ni semuanya berpunca dari emosi isteri yang didera suami. Lelaki yang memang fitrahnya boleh kahwin 4, mana-mana lelaki pun akan cuba ambil kesempatan bila tengok perempuan down dan bersedih. Itu yang terjadi pada diri aku. Akhirnya segala Tuhan bayar cash pada keluarga kami. Bagaikan ditakdir, aku seperti isteri aku juga. Aku telah menghentikan segala aktiviti tidak bermoral pada tahun 2021. Mungkin sebab pandemik dan melihat banyak kematian, aku mula berfikir tentang alam sana. Alam segala amalan dan dosa dihitung. Aku cuba jadi suami dan ayah yang terbaik. Sebab inilah, bila aku dapat tangkap perbuatan isteri aku tak terus melatah. Sebaliknya hanya dosa-dosa silam aku flashback melalui memori aku. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami juga akan bersama-sama menempuh kehidupan ini dengan penuh penyesalan dan taubat menuju ke pengakhiran yang suci, suami dan isteri hingga ke syurga. Hanya satu je aku nak pesan kat korang semua. Jagalah hubungan dalam rumah tangga. Jaga adab pergaulan. Semua yang berlaku baik dan buruk adalah hasil dari tindakan kita. Mungkin benar, suami pendosa, jodohnya adalah isteri pendosa. Wallahu alam.